Contoh kita ambil mudah, kita tengok 2-3 minggu lepas apa yang berlaku di negara New Zealand kan. Pada awal tu kita tengok hak teroris duk pam tu, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Bila saudara kita diperlakukan demikian, nak marah ada, geram ada. Kalau boleh depan mata dia ni memang aku belasah, kalau depan mata memang aku ligang. Kemarahan dah memuncak. Tapi sekarang apa yang Allah letak? Dalam keadaan tu Allah balikkan orang-orang di sana boleh menerima, cuba mendekati apa yang dinamakan Islam. Tengok hikmah. Kita duk nampak marah-marah tu, tiba-tiba oh ni yang Allah nak letak. Sebab tu sebab atas sesuatu, akibat tu dia payah. Kadang-kadang nampak benda tu Allah nak marah, tiba-tiba oh ni yang Allah nak letak. Sampai kita kata ada mak-mak motor, geng-geng yang paling ditakuti kononnya bagi bantuan. Jadi ni satu benda. Sebab di sini poinnya di sini. Bukan pada tattoo dia, bukan pada penampilan dia, bukan pada fizikal dia, tapi pada sikap yang Allah letak. Allah letak keadaan tersebut, Allah masukkan dalam hati dia, itulah penerimaan yang mereka boleh buat terhadap Islam hari ini di New Zealand. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, siapa pencetus teori graviti? Dalam sains teori graviti, dia duk baca buku, tiba-tiba jatuh buah apple tu. Siapa? Sir Isaac Newton kan? Sir Isaac Newton sebut pergerakan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Contoh, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Pergerakan B ke C bukanlah kerana terlebih awal bergerak A ke B. Faham ke tak? Sudah. Maksudnya semua tu bergerak, tapi dia habaq B ke C ni bukanlah penyebab kerana A ke B tu bergerak. Maksudnya setiap sesuatu tu ada sebab-sebab yang tersendiri. Okey, kita kembalikan. Dalam surah yang sama, seingat saya, mungkin saya terlupa ayat tu, saya tak terlupa nombor ayat. Mungkin tuan-tuan boleh bantu saya. Wa kanal insana ajula. Allah sebut ayat 9 ke ayat 11? Kalau sambil-sambil saya cerita tu boleh tolong cek dalam aplikasi masing-masing. Surah yang sama, surah Isra, Allah sebut wa kanal insanu ajula. 9 atau 11? Allah jadikan antara sifat manusia tu tergesa-gesa, terburu-buru. Termasuk dalam konteks tergesa-gesa dan terburu ni, kadang-kadang manusia ni terlampau cepat buat penilaian. Manusia kadang-kadang bila lihat sesuatu peristiwa terlampau cepat dia nak mengeluarkan pandangan. Kadang-kadang dengan keterburu-buruan dia cepat nak keluarkan pendapat. Kadang-kadang mungkin kerana sifat tergesa dan terburu tadi, pendapat dia tersasar, pandangan dia terseleweng, penilaian dia tak betul dan salah mungkin. Sebab itulah seorang ulama Islam, saya lupa nama dia, saya jumpa dalam satu kitab special dia bagi. Dia sebut 3 benda biar manusia ni reti dan boleh beza 3 benda ni untuk dipadankan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Pertama, dia kata bila melihat sesuatu peristiwa yang berlaku, terutama yang besar-besar seperti Isra' dan Mi'raj ni, biar kita boleh beza antara sesuatu yang mustahil pada akal dan sesuatu yang mustahil pada adat. Dia ada beza. Maksudnya ada beza sesuatu yang mustahil pada akal dengan sesuatu yang mustahil pada adat ataupun pada kebiasaan. Kalau kita tengok, kalau kebiasaan ni tak logik ni, tak mungkin. Ni kalau pada akal tak logik, tak mungkin, dia ada beza. Tu. Yang kedua, kita kena beza antara sesuatu yang bertentangan dengan akal dan sesuatu yang mana ilmu tersebut Allah tak buka lagi pada kita pada masa tu. Contoh, buat masa ni mungkin kerana kekurangan ilmu, Allah tak buka melalui mana-mana individu
Tak tercipta lagi alat-alat yang canggih dan terkini untuk analisa, observation ke, eksperimental ke. Jadi kita menolak sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tak logiknya benda ni, tak mungkinnya benda ni. Tiba-tiba satu masa, sebab masa hak kita kata tak logik, tak mungkin, ilmu tu Allah tak buka lagi. Tapi satu masa bila Allah buka melalui seseorang, tak kiralah dia Muslim ke, dia kafir ke, melalui kajian dia, oh terbukti dah, hak aku tolak sebelum ni tu tak betul. Hak aku tolak sebelum ni tu salah. Dia ada dua benda yang berbeza. Dia asal bertentangan dengan akal versus satu benda yang Allah tak buka lagi ilmu tu. Dan yang ketiga, rational dan irrational lawan supra-rational. Agak-agak hak ni rational ke supra-rational ni? Isra' Mi'raj. Supra dah ni. Supra-rational. Payah nak fikir ni. Di luar batasan dan nalar rasional. Jadi tiga benda ni selalu banyak yang menyebabkan kekeliruan manusia dalam membezakan bentuk-bentuk dia. Baik. Bila Allah memperjalankan hamba dia yang bernama Muhammad pada waktu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita sebut tadi ada konteks orang. Ada konteks masa dan waktu dan ada konteks ruang. Space kita panggilkan. Baik. Sekarang ni kita mengembalikan benda ni kepada apa yang disebut oleh imam-imam. Bila lihat kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi daripada nak berjalan tu, benda ni berlaku start di mana? Masjidil Haram. Waktu malam tu Nabi ditemani oleh dua orang. Nabi ditemani oleh siapa? Sebelum Jibril dengan Mikail datang. Siapa yang berada bersebelahan dan berdekatan dengan Nabi? Siapa dah? Bapa saudara dia Hamzah dengan adik-beradik Saidina Ali, Ja'far bin Abi Talib. Dua orang ni yang teman Nabi. Tidur pada masa tu betul-betul tidur atau tidur-tidur ayam, wallahu alam lah. Jibril datang, Mikail datang. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan bukan Jibril dan Mikail, tapi Jibril dan Israfil. Tapi yang masyhur Jibril dan Mikail. Bila mari, dada Nabi dibelah. Dan pembelahan dada Nabi sewaktu peristiwa Isra' Mi'raj ni kali pertama atau kali kedua dah? Kali kedua. Waktu pertama umur 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad sewaktu dia berada dalam jagaan ibu susuan dia Halimatun Sa'diyah, atau nama sebenarnya Halimatun binti Abi Zuad. Halimah Sa'diyah. Sa'diyah tu lakab nasab kerana dia dari perkampungan Bani Sa'ad tu. Bukan nama dia Sa'diyah tu. Bukan nama dia Sa'diyah. Sa'diyah tu nama pelakon veteran kita. Isteri siapa? Siapa suami Sa'diyah? Ahmad Daud, yes. Bapa kepada Oci Ahmad Daud kan? Betul lah tu. Baik. Ni kali kedua. Ambil, apa yang dia ambil? Dibelah tu, apa yang dikeluarkan? Simbolik lah, hati dah. Kita panggil jantung, gedegak, simbolik. Tapi hak sebenarnya, hati ni peranan. Sebab ini adalah tempat tumpuan sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hari ini, ramai tak guna hati dia. Ramai tak guna jiwa, ramai tak guna perasaan. Terutama bila berurusan dengan konteks agama, ramai nak berurusan dengan apa? Ramai nak berurusan dengan kepala otak dia. Kalau kepala otak lagi penting, dia tak belah sini. Dia belah sini, zeng, ambil otak tu, cuci otak tu, basuh otak tu, betul. Otak akal tu sebagai pemandu saja, sebagai pemandu untuk membezakan. Baik, sekarang tumpuan di sini, ingat, tumpuan Allah di sini, pembersihan hati. Basuh dengan air zam-zam, diisi dengan 3 benda: iman, ilmu, hikmah. Baik. Bila diisi dengan iman, ilmu dan hikmah, tuan-tuan, itulah juga yang patut kita lakukan pada hari ini. Maksud hak patut tu, isi 3 tu, jangan pula, oh aku macam mana nak suruh Jibril turun, aku nak pergi meniarap di situ, kelentang, bedah. Hak bedah tu tak payah suruh Jibril lah. Faham tak? Hak nak suruhnya isi 3 benda tadi. Hari ini hati kita ni nak kepada iman, hati kita ni nak kepada ilmu, hati kita ni nak kepada hikmah.
Iman saja tanpa ilmu dan hikmah tak cukup. Iman saja dengan ilmu tanpa hikmah tak cukup. Dia nak ada iman, ada ilmu, ada hikmah. Sebab ketiga elemen inilah yang Rasulullah terapkan pada sahabat, sebagaimana kita sebut di awal tadi, berjaya membangun dan membina ketamadunan dan peradaban manusia dalam sejarah. Sebab apa boleh bangkit? Ada iman yang kuat. Sebab apa boleh bangkit? Ilmu yang mantap. Sebab apa boleh bangkit? Hikmah yang mampan. Kadang-kadang orang tu ada iman, ada ilmu, tapi dia tak berjaya gunakan ilmu dia dengan cara berhikmah. Dia ada ilmu, tapi bila ilmu tak diguna dengan cara hikmah, dia tak capai maksud, dia tak capai tujuan. Sebab tu dalam dakwah pun Nabi suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maksudnya bila Allah suruh kita berdakwah tu confirm orang tu ada ilmu, orang tu ada benda yang dia nak kongsi, yang dia nak bagi tahu, yang dia nak ceramahkan. Tapi kalau bukan dengan jalan hikmah, memang fail. Hikmah tu, payah hikmah ni.